Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosman di Rosman TV. Tadi ni aku tengok cerita ni. Dia flu. Satu kisah yang mengisahkan berkenaan dengan wabak sesembung yang merebak di Korea Selatan lah. Satu daerah di Korea Selatan. Dan cerita ni juga macam persis lah apa yang terjadi dekat negara kita sekarang, iaitu coronavirus atau lebih dikenali dengan COVID-19. COVID-19 ni sekarang dah mencatatkan kes 1000 lebih orang yang terjangkit dengan COVID-19 ni, dan mencatatkan 3 kematian. Subhanallah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Ramai yang tahu bahawa kes yang berlaku ni kebanyakan daripada jemaah tabligh yang buat perhimpunan dekat Masjid Petaling tu. So dekat sini aku terpanggil untuk cerita sikit, untuk bercakap tentang ni, tentang jemaah tabligh ni. First of all, aku nak beritahu sebenarnya sikit tentang tabligh ni. Pengasas tabligh ni bernama Syekh Muhammad Ilyas Kanalawi, yang mana kita sinonim lah satu jemaah yang berdakwah pintu ke pintu, lorong ke lorong untuk mengajak orang berbuat kebaikan. Tabligh ni dia keluar seminggu, 4 bulan, 40 hari untuk mengajak orang buat kebaikan lah. Jadi kat sini kita dapat tengok bahawa jemaah tabligh ni merupakan jemaah yang sangat hebat. Yang kita tahu pergerakan tabligh ni, aktiviti dia tu sangat mulia. Tapi akhir-akhir ni kebanyakan jemaah tabligh ni menjadi fitnah orang awam lah, sebabkan segelintir jemaah tabligh yang tak reti bahasa, yang keras kepala, yang penting diri sendiri. Aku ada terbaca dalam artikel, dalam surat khabar, dalam news lah daripada media yang mengatakan sekurang-kurangnya 10,000 orang yang berkumpul di Masjid Petaling tu, dan ada dekat situ yang positif COVID-19, yang mana diarah semua jemaah dekat situ untuk buat saringan COVID-19 lah. Dan sekarang ni kita masih tertunggu lagi 4,000 jemaah daripada Masjid Petaling tu untuk buat kesaringan. Dan ada juga yang antara jemaah tabligh, segelintir jemaah tabligh ni berlarikan diri daripada buat saringan COVID-19 ni lah. Dan ada juga yang pihak berkuasa yang pergi ke rumah, ambil sendiri individu yang ada di Masjid Petaling tu lah untuk buat pemeriksaan COVID-19 ni. Sampai gitu sekali wah. Kita semua tahu bahawa COVID-19 ni bukan virus yang biasa-biasa. Dan aku minta lah ya, jemaah tabligh ni tolong reti bahasa. Tolonglah ikut saranan kerajaan tu, saranan KKM tu, buat pemeriksaan, kita buat saringan. Kita ni bukan nak tarik awak-awak ni masuk penjara, kita cuma nak tolong mereka. Adakah mereka ni terjangkit dengan COVID-19 apa tidak. Negatif COVID-19 tu okey. Kalau yang positif tu kita akan rawat, kita akan bantu dia. Aku tak faham lah, kenapalah dia orang ni nak lari sangat daripada buat pemeriksaan ni. Dia tahu implikasi dia kalau benda ni terjangkit kepada semua orang. Pada yang jenis macam ni lah, lebih merumitkan keadaan lagi, menyusahkan kerja-kerjaan, menyusahkan kerja KKM yang dia orang nak bantu kita untuk selesaikan masalah ni, yang mana menimbulkan kerisauan ramai orang awam dengan benda ni. Kalau mu seorang yang mati sebab ni tak apa, ini akan melibatkan ramai orang. Dan kita tahu sekarang baru beribu, kemungkinan lepas ni berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu yang terinfeksi sebab korang. Dan berkemungkinan ramai lagi yang meninggal dunia. Segelintir lah, bukan semua. Segelintir jemaah tabligh ni jangan pentingkan diri sendiri. Yang mana disebabkan kamu yang pentingkan diri sendiri, yang keras kepala, yang ego tu tinggi sangat, menyebabkan fitnah orang ramai kepada jemaah tabligh yang berusaha nak menegakkan agama Allah. Tapi yang korang ni yang cuma beramal saja tanpa ilmu, korang ni merumitkan keadaan, yang mana menyusahkan semua orang, yang korang juga memburukkan nama tabligh itu sendiri. Tolong jadi jemaah tabligh yang berilmu, bukan sahaja beramal semata-mata. Aku tahu pegangan kamu terhadap agama memang kuat, tapi jangan anggap ini COVID-19 ni semata-mata bala daripada Allah. Ya, memang itu bala daripada Allah. Itu adalah ujian daripada Allah. Dan jangan anggap ini semata-mata takdir daripada Allah yang membuatkan kamu mendiamkan diri redha ketentuan Allah. Sehinggakan kamu mendiamkan diri redha
tidak buat apa dan tunggu mati. Aku cakap kasar sikit. Kalau mu mati seorang tak apa, sebabnya amal kamu sudah banyak. Katakanlah benda ni berjangkit kepada orang dan orang lain mati, orang lain tak ada amal banyak macam mu. Jadi tolonglah fikir sikit orang lain. Fikir ahli keluargamu yang mungkin terjangkit juga, saudara maramu yang akan berjangkit juga. Tolong fikir kat itu. Kita tahu beribu lagi akan terinfeksi sebab kamu ni. Aku nak ajar sikit awak-awakmu. Dalam Islam sendiri pun, dalam maqasid syariah sekalipun, Allah suruh kita jaga, Nabi suruh kita jaga agama. Selain agama, dia suruh juga kita jaga nyawa kita. Jadi itu adalah suruhan Nabi kita. Jadi apa kamu nak nafikan lagi? Yang aku tahu, tabligh ni kita dakwah mengikut cara Nabi. So takkan apa yang Nabi suruh kamu nak buat. Nabi suruh kita jauhi penyakit, dan Nabi juga suruh kamu berubat kalau ada sakit. Tolong, dengan cara kamu merendahkan egomu ni, mu juga bakal menyelamatkan ramai nyawa, banyak nyawa yang kamu akan selamatkan. Dan juga dengan cara kamu yang renahkan ego ini menjadi asbab kamu berdakwah, kamu menyebarkan kebaikan kepada ramai orang. Tolonglah jangan jadi bodoh sombong. Janganlah jadi orang yang kerah kepala. Tolonglah ikut cakap KKM tu. Tolonglah pergi buat saringan, pergilah buat check up. Sebabnya KKM tu pakar dalam jaga kesihatan kita, keselamatan kita. Ya memang kamu ni buat pegangan agama, tapi dalam Quran sendiri ada menyebut, kalau mu tak tahu, mu tanyalah orang ahli. Jadi dalam perkara ini, yang ahlinya sekarang ni adalah KKM, kesihatan, Kementerian Kesihatan. Dia tahu apa dia buat. So kita kena patuh. Kita kena ikut benda tu. Aku bukan benda nak cakap pasal ni, sebabnya aku ni antara bekas lah sekarang. Aku tak join tabligh. Bekas jemaah tabligh yang aku tahu tabligh ni memang bagus sangat, terbaik. Memang cara dia adalah untuk ajak orang buat baik. Jadi disebabkan segelintir jemaah tabligh ni doktor bahasa yang keras kepala, yang tinggi egonya ni, menyebabkan fitnah orang ramai terhadap jemaah tabligh ni. Yang mana kita tahu jemaah tabligh ni kerja dia amat mulia, ajak orang buat kebaikan. Dan kita boleh tengok sejarah-sejarah tabligh dulu yang mana dia ni banyak bana dah dibawa orang ke jalan yang benar. Dia ajak orang ke jalan Allah. Dia ajak orang ikut cara Nabi. Tapi disebabkan kamu, orang ramai membuat fitnah macam-macam kepada jemaah tabligh. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah, subhanallah. Aku minta maaf, apa yang aku cakap tu adalah daripada hati aku sendiri. Aku sayang semua orang. Aku sayangkan Malaysia. Aku sayang semua. Aku tak nak benda ni berlarutan lagi. Sebab tu aku buat video ni yang merupakan satu-satunya platform aku untuk bercakap, untuk aku sampaikan semua orang. Ya, aku tahu aku ni bukan perfect sangat. Akhir kata di sini, besar jadilah orang yang berilmu. Janganlah semata beramal sahaja, dan jangan jadi bodoh sombong. Itu je lah pesanan aku last kali ni. Okay, Assalamualaikum. Bye bye.